Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini, saya ingin berkongsi sedikit teknik sebenarnya ataupun satu tips mungkin yang boleh membantu para trainers untuk menukar konten atau bahan latihan sedia ada kepada bahan latihan yang mesra training ataupun latihan dalam talian. Secara khususnya pada kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan slides, presentation slides yang kita sedia ada, dan bagaimana kita boleh jadikan slides itu sebagai narration video ataupun video dengan suara kita di dalamnya untuk kita gunakan di platform seperti LMS atau Learning Management System. Yang mana kita boleh convertkan dia dan dia boleh digunakan dalam konteks tersebut lah. Jadi saya akan tunjukkan sekarang. Saya beralih sekejap skrin ini kepada apa yang anda lihat di hadapan. Jadi sepatutnya anda lihat satu slides di sini, dan ini sebagai contoh, ini adalah slides yang biasa saya gunakan untuk program-program time management. Jadi saya ambil sedikit sajalah sebagai contoh. Jadi untuk menukar slide, biasanya kalau kita buat presentation ataupun kita buat training, kita gunakan slides, kita project, kita cerita, kita klik, kita tekan animation, kita cerita, kita tukar slides, kita cerita, kita keluarkan point kita dan kita berikan penekanan ataupun kita berikan dia punya lesson dia tertentu. Kita gunakan slides animation ni. Ini biasa kita biasa buat, dan kita tahu macam mana nak menjalankan latihan menggunakan slides sebagai panduan. Jadi kalau kita nak tukarkan ini kepada online, kalau anda menggunakan contohnya software seperti yang saya gunakan sekarang iaitu OBS, anda boleh sebenarnya buat voice over ni, boleh letakkan suara anda dan present macam yang anda lihat tadi. Tapi kalau tak ada kelengkapan itu, jadi macam mana kita nak buat? Antara cara lain ialah kita pergi ke insert ni. Tengok ribbon atas ni ada insert, kita tekan insert, kita pergi ke hujung sekali ni ada screen recording. Di hujung sebelah kanan screen recording. Jadi apa yang screen recording ni buat adalah dia merakamkan apa yang terpapar pada screen komputer kita. Sama macam function OBS Studio yang saya gunakan sekarang. Tapi yang ini lebih simple. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita klik pada screen recording ini, dan bagi dia masa sekejap, dan anda akan lihat paparan ini. Dia akan pergi balik kepada desktop anda, dan dekat sini ada panel secara ringkas ni, dia tulis record pointer. Kalau kita nak pointer kita atau kita punya mouse kita tu masih kelihatan, kita tekan ni lah. Kalau kita tak nak, kita unclick. Yang ni kali ni saya cuba untuk unclick supaya anda lihat tak ada mouse tu. Kalau saya klik nanti adalah. Audio kita biarkan sebab inilah caranya PowerPoint merakam suara kita untuk kita buat narration kepada slides kita. Okay. Yang seterusnya, ini penting. Yang ini adalah selected area. Yang ini kita klik dan kita dia akan keluar simbol plus tu. Kita akan klik ruang ataupun sebesar mana kita nak rakam. Biasanya kalau kita nak sikit-sikit lah, tapi biasanya kita rakam penuh skrin. Okay. So apabila kita dah buat tu, nampak warna dia bertukar menjadi lebih jelas. Tadi macam kabur-kabur sikit. So kalau kita tengok sekali lagi, bahagian yang jelas itu adalah bahagian yang akan dirakam. Okay, jadi sekali lagi kita ambil full screen. Full screen. Maksudnya ni dah bersedia. Kita boleh klik benda lain dulu. Contohnya kita patah balik dekat sini. Panel masih ada di atas. Kita boleh standby. Kita slideshow. Kita tekan. Dia akan pergi pada slideshow. Dah ready, kita tekan record. Dia akan berikan counter. Masalah dia jangan dia akan tersorok kat atas tu. Kalau sekarang ni maksudnya dia bagi timer tadi, dia bagikan countdown tadi. Kita dah nampak kan 3, 2, 1. Maksudnya sekarang ni tengah rakam. Masa dia tengah rakam, apa-apa yang berlaku pada skrin dia akan rakam. Jadi kalau kita tertolak mouse kita ke atas, dia akan keluar panel ni akan dirakam. Okey. Jadi anda akan dapat ini, kalau kita ketepikan, panel tu akan disorok. Skrin ini sekarang dirakam oleh PowerPoint sebagai video. Okay. Dan suara kita, dia biasanya dia akan merakam menggunakan built-in microphone yang ada pada laptop. Kalau kita ada external microphone, dia akan rakam dari situlah.
Jadi kita pun bercerita apa itu time management contohnya. Lepas tu kita klik, dia akan keluar animation. Seterusnya kita pun explain time management ni ada beberapa bahagian yang kita perlu ambil perhatian. Contohnya goal setting, gedebak, kita cerita. Kita klik, habis slide kita. Maksudnya slide ni habis tapi video tu masih merakam. Jadi cara yang terbaik ialah bila dah settle, kita tolak mouse kita, cursor kita ke atas, kita terus nak pause pun boleh, nak terus stop pun boleh. So kita katakan kita tekan stop. Apa yang akan berlaku ialah sekarang ni PowerPoint dia proses kadang-kadang sekejap je macam ni. Ini sekarang ni nampak tak? Ini adalah video. Ini adalah video yang telah dirakam melalui function tadi. Okay, jadi sekiranya kita nak, kita boleh playback terus. Kalau sekarang ni maksudnya dia bagi timer tadi. Nah, sepatutnya anda dengar suara saya. 3, 2, 1. Maksudnya sekarang ni tengah rakam. Masa dia tengah rakam, apa-apa yang berlaku pada skrin dia akan rakam. Jadi kalau kita nampak? Boleh dengar suara saya ke tak dengar? Bahagian habis slide kita maksudnya slide ni habis tapi jadi itu adalah dia terus akan masuk ke dalam PowerPoint kita. Tetapi apa yang kita nak, kalau kita just nak video ni saja, apa kita boleh buat ialah kita klik kanan atau right click, kita pergi save media as. Save media as, pilihlah dekat mana tempat yang sesuai, bagikan nama yang sesuai, contohnya time demo saya letak situ. Saya save dan PowerPoint akan simpan file itu. Dia proses, kalau pendek sekejap lah, kalau file tu besar lamalah. Dan saya keluar daripada sini, sepatutnya apa yang anda nampak adalah ia disimpan. Tu dia banyak lah pula gambar video-video saya ni, minta maaf. Ini bukan apa yang saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk di sini sebenarnya. Jadi ini nampak dia sudah save demo ni dan anda boleh gunakan sebagai media. Sekarang ni video. Dia bagi timer tadi atau sorry dia dah ada dua pula suara saya kat situ. Dah nampak kan 3, 2, 1. Pening tak? Masa dia tengah rakam, apa-apa yang berlaku pada laptop. Dari segi suara dan sebagainya, saya kira suara dia sepatutnya jelas. Jadi kita boleh terus pakai. Nak upload ni terus ke YouTube ke apa dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Jadi itulah dia sedikit bagaimana anda boleh gunakan slides sedia ada, gunakan function PowerPoint juga untuk rakam voice over, anda narrate video itu, ataupun anda menjalankan seperti anda bercakap dengan training biasa kan. Cuma mungkin training biasa kita ada interaktif dengan peserta. Yang ni macam shock sendiri bercakap dengan slide. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya ia adalah satu media yang kita boleh gunakan sebagai online training material kita. Jadi diharap dengan perkongsian ini sedikit dapat membantu trainers yang macam saya juga mungkin ada kekangan dari segi kelengkapan dan sebagainya. Kalau anda ada full-fledged production punya facilities dan juga capability, silakanlah. Janganlah pula downgrade, kata Encik Fauzan suruh buat macam ni, saya pun nak buat macam ni. Tak. Kalau anda boleh buat yang full-fledged punya, silakan. Kalau anda masih back to basic macam saya, boleh gunakan ini sebagai salah satu kaedahnya. Jadi sekiranya anda dapati video ini bermanfaat, boleh like tanda sokongan dan like tanda suka lah kan. Dan sekiranya anda rasa ada kawan-kawan lain yang mungkin boleh dapat manfaat daripada video ini, boleh kongsikan dengan mereka. Dan jemput subscribe sekiranya anda mahukan perkongsian seperti ini diteruskan pada masa akan datang. InsyaAllah saya akan kongsi lagi beberapa tips yang saya tahu dan saya gunakan untuk setidak-tidaknya bersedia dari segi online training. Jadi dengan itu, sekali lagi terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.